Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Azlan bin Saidi, nombor matriks 258327 daripada pusat UUM PACE Kuantan, daripada grup Q. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan jutaan terima kasih kepada our lecturer Dr. Syamini binti Muhammad Faisal. Okey, saya ingin membentangkan tentang tugasan individu yang saya telah memilih tajuk berkenaan dengan kemiskinan dan ketaksamaan sosial di negara Malaysia. Okey, pertama sekali saya ingin memberi pengenalan sedikit berkenaan dengan pengenalan dia ialah okey, pada tahun 1977 Malaysia merupakan sebuah negara yang berpendapatan sederhana rendah yang sebahagian besarnya agresif dengan pendapatan negara kasar GNI per kapita bulanan sebanyak RM200 Malaysia ataupun kira-kira 80 US dollar. Okey, pada kadar pertukaran pasaran semasa pada masa itulah. Jadi itulah tahun Malaysia yang menetapkan garis kemiskinan kewangan rasminya yang pertama. Ia menganggarkan bahawa isi rumah memerlukan RM50 setiap orang setiap bulan untuk mencapai taraf hidup asas. Jadi sejak daripada itu Malaysia telah makmur dan PMK per kapitanya telah meningkat kepada ringgit Malaysia 3,650 sebulan. Jadi peningkatan sebanyak 324% selepas menyesuaikan diri dengan inflasi itu. Jadi bagaimanapun garis kemiskinan pelarasan inflasi hanya meningkat 15% dalam tempoh masa yang sama. Jadi sebagai laporan baru-baru ini oleh pelapor khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSR dan pihak lain yang berpendapat kemas kini garis kemiskinan Malaysia sudah lama tertangguh. Jadi tidak kira garis kemiskinan yang digunakan, tiada siapa akan menafikan bahawa Malaysia telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam mengurangkan kemiskinan daripada hampir separuh penduduk yang hidup dalam kemiskinan pada tahun 1970 kepada kurang daripada 1% hari ini berdasarkan daripada piawaian pada tahun 1977 yang masih digunakan. Jadi sudah tiba masanya untuk meningkatkan tahap pada yang lain lah. Jadi garis kemiskinan untuk mutlak perlu dinaik taraf untuk mencerminkan realiti semasa di Malaysia dan kekal relevan untuk membuat keputusan. Okey, penggubalan dan dasar sosio kemiskinan di Malaysia. Okey, pihak berkuasa kerajaan mempunyai sumber teknikal dan kewangan untuk mengubah suai kajian pendapatan isi rumah dan kemudahan asas bagi membolehkan perbandingan ini. Jadi sudah tiba masanya untuk berbuat perkara itu kerana ketiadaan maklumat ini menghalang penggubalan dan pelaksanaan dasar untuk membantu rakyat Malaysia keluar daripada kemiskinan. Jadi kemas kini garis kemiskinan berasaskan pendapatan Malaysia dan indeks kemiskinan pelbagai dimensi kepada tahap yang sepadan dengan keadaan pembangunan negara yang kini yang boleh melengkapkan tumpuan semasa kepada 40% terbawah untuk membimbing dasar bagi memastikan keperluan rakyat Malaysia termiskin ditangani dengan secukupnya. Okey, jadi Malaysia adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang mempunyai sejarah yang kaya dan penduduk melebihi daripada 30 juta orang. Jadi negara ini secara sejarah dilanda kemiskinan yang mendalam dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Jadi keadaan untuk sebahagian besar penduduknya telah bertambah baik. Okey, kerajaan telah menjalankan satu usaha yang besar untuk cuba membasmi punca kemiskinan di Malaysia dan sebahagian besarnya telah pun berjaya. Okey, namun begitu negara masih mengalami masalah kemiskinan dan masih banyak kerja yang perlu dilakukan.
Okey, kerajaan Malaysia telah melakukan banyak perkara untuk mengurangkan kemiskinan negara ini, iaitu peratusan isi rumah yang hidup dengan kurang daripada RM8.50 sehari jatuh daripada 50% pada tahun 1960-an kepada 1% pada masa kini. Okey, bagaimana kita nak menangani punca kemiskinan di Malaysia ini? Okey, yang pertama adalah kita boleh meningkatkan tahap pendidikan dalam kalangan fakir miskin melalui pendidikan, dan kanak-kanak dalam komuniti miskin akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang bergaji tinggi atau memulakan perniagaan. Okey, yang kedua ialah memperkukuhkan jaringan keselamatan sosial dan meningkatkan kerjasama dengan NGO dan syarikat serta menyediakan program pemerkasaan. Dan yang ketiga, memastikan pendapatan diagihkan semula untuk meningkatkan mereka yang berada dalam kemiskinan bagi 40% yang terbawah. Dan yang keempat adalah menginstitusikan dasar yang sesuai yang menggalakkan pembangunan ekonomi. Jadi, jika kerajaan Malaysia meneruskan jalan yang telah mereka lalui setakat ini dan berjaya menangani matlamat ini dalam pelan tindakan mereka, kemiskinan dan kepedihan yang ditimbulkannya boleh dihapuskan dengan berkesan di negara ini untuk selama-lamanya. Okey, kemiskinan di Malaysia ini adalah kejayaan ekonomi Malaysia tidak dapat dijelaskan tanpa terlebih dahulu memperlihatkan peralihan dalam sistem ekonomi yang sebelum ini bergantung kepada pertanian dan kepada yang dibina di sekitar pengeksportan komoditi. Okey, sebagai contoh di kawasan seperti Pulau Indah. Pulau Indah adalah sebuah pulau tidak jauh daripada ibu kota Kuala Lumpur. Jadi ramai rakyat tinggal bersama timbunan sampah yang terdiri daripada sisa-sisa plastik yang dibuang dari negara barat. Jadi keadaan hidup yang bersih sukar diperolehi. Jadi tahap pendidikan dan keperluan perbuatan melarang orang ramai membina kehidupan di tempat lain. Jadi kebanyakannya juga bekerja di kilang haram yang bekerja untuk membakar sisa-sisa yang mengelilingi mereka. Okey, tahap sosioekonomi. Okey, pertama, insiden kemiskinan yang mutlak. Kemiskinan biasanya diukur dalam istilah mutlak supaya ia mudah ditanda aras dengan keperluan yang boleh diterima secara universal untuk perbandingan merentas desa. Secara khusus, sasaran mengukur nisbah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan negara. Jadi walaupun pertumbuhan ekonomi yang berterusan sejak kemerdekaan pada tahun 1957, kemiskinan mutlak masih berleluasa di Malaysia. Okey, menurut kajian pendapatan isi rumah dan kemudahan asas pada tahun 2019, isi rumah dianggap sebagai miskin mutlak jika jumlah pendapatan isi rumahnya berada di bawah nilai pendapatan garis kemiskinan. Okey, Jabatan Peragam Malaysia mengira PLI menggunakan pendekatan kos keperluan asas yang pada dasarnya bermakna diperolehi berdasarkan makanan berdasarkan keperluan nutrisi dan bukan makanan berdasarkan corak penggunaan dan keperluan isi rumah yang berpendapatan rendah. Okey, insiden kemiskinan relatif. Okey, pengukuran kedua yang digunakan untuk mengesan kemajuan ke arah ialah insiden kemiskinan relatif di negara ini. Jadi kemiskinan relatif tidak diukur menggunakan PLI tetapi melihat kepada taraf hidup yang ditentukan oleh pendapatan isi rumah. Okey, jadi data daripada penyiasatan pendapatan isi rumah dan kemudahan asas pada tahun 2019 menandakan bahawa insiden kemiskinan relatif telah meningkat daripada 15.9% kepada 16.9% antara 2016 hingga 2019. Jadi tinjauan ini mentakrifkan kemiskinan relatif isi rumah adalah dikategorikan sebagai agak miskin di peringkat nasional. Okey, sebenarnya berkenaan dengan peratusan jurang kemiskinan bandar dan luar bandar. Okey, konsep dan ringkasan yang utama adalah dasar yang boleh menjejaskan tahap ketidaksamaan ekonomi termasuk pengagihan semula antara kaya dan miskin, memudahkan orang ramai menaiki tangga peluang dan cukai harta pusaka iaitu cukai ke atas harta pusaka,
menolak terlalu agresif untuk ketaksamaan ekonomi boleh menghadapi risiko penurunan insentif ekonomi. Jadi walau bagaimanapun dorongan yang sederhana untuk kesaksamaan ekonomi boleh meningkatkan keluaran ekonomi, baik melalui kaedah seperti pendidikan yang lebih baik dan dengan membina asas sokongan politik untuk kuasa pasaran. Jadi kesimpulannya di sini adalah secara keseluruhannya DEB digubah dengan objektif utama untuk mencapai perpaduan nasional dan memupuk pembinaan negara melalui strategi serampang dua mata, iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Terutamanya walaupun serampang pertama adalah berasaskan kelas, serampang kedua direka untuk memartabatkan keadaan sosio-ekonomi orang Melayu. Strategi itu bukanlah yang baru. Jadi perkara 153 perlembagaan secara khusus menekankan kedudukan istimewa orang Melayu dan dasar pertubuhan inklusif ini terus diguna pakai sepanjang sejarah ekonomi Malaysia selepas DEB dan dimasukkan dalam Dasar Pembangunan Nasional DPN pada tahun 1990 hingga tahun 2000 dan Wawasan Negara tahun 2000 hingga 2010. Jadi agenda keterangkuman diteruskan dalam model ekonomi baru pada tahun 2010 dan 2020. Jadi kerajaan seharusnya memainkan peranan yang penting untuk mengatasi ketidaksamaan sosial pada tahap yang maksimum, supaya jurang antara masyarakat dapat diselaraskan dengan sempurna sekaligus dapat mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini daripada berlaku dalam masyarakat. Sekian saja daripada saya, Ahmad Azlami Saidi. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum dan salam sejahtera.